اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertama kali kita sama-sama rafak kesyukuran kita ni setinggi-tingginya kemuncak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam. Dan kita jangan lalai di tiap-tiap hari kehidupan kita sentiasa sebut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita nak pergi balas dengan benda lain yang tak ada. Habisnya tentang apa nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita ni luar biasa, banyak. Maka utamakan bagi kitanya kita paling-paling kurang dah. Suk-suk tak ada, ingat balik pagi, bangun, bacalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin ataupun syukran lillahi Rabbil Alamin. Banyak bersyukur, paling-paling kurang 10 kali. Tanda kata kita bersyukur. Ya janji juga bersyukur ni kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan belum daripada nak gelap malam, matahari nak raih daripada dunia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Balik-balik kurangnya 10 kali pagi, 10 kali petang. Tidak agak lebih pada tu. Tu barulah Tuhan nak beri semua kemudahan kita. Karena Tuhan kata wala in syakartum la azidannakum. Kalaulah kamu tu bersyukur kepada aku dan bertambah bersyukur, la azidannakum, aku tambah lagi kamu. Tak kira tambah rezeki, kehidupan, kemudahan, kelancaran dalam hidup, kesulitan apa semua dan kepayahan semualah dalam kehidupan kita tu perlu kepada bimbing daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya lah selawat dan salam kita kalungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir, dan dialah sebagai pewira yang membawa panji perjuangan Islam hingga sampai kepada hari kiamat. Dan ingatlah, wa'lam anna fikum rasulillah. Allah Ta'ala beri kita tahu dalam satu surah ayat Al-Quran, so kita tahu kata bahawa tahulah bahawa saya yang ada di kalangan kamu Rasulullah. Nabi kita tahu bersamanya Rasulullah masih bersama dengan kita. Kenapa? Jasad Rasulullah adalah disimpan di perkuburannya di masjid di Raudhah Nabi SAW. Tetapi ajaran dia tu masih hidup sekali dengan kita. Duduk sekali dengan kita, sokmo-sokmo. Habis jangan dia buat paling punggau dengan Nabi. Jangan dia buat jadi orang yang tak biadab dengan Nabi. Jadi jangan jadi orang yang bawa perangai tak bersupai dengan Nabi. Karena Nabi sentiasa bersama dengan kita semua. Iaitu apa? Ajaran dia. Jangan ambil tak belakang. Nabi hajar tak balah. Nabi lari tak balah. Tak marah pergi mari. Tapi di hari ni kita ambil waktu belakang. Bukan orang awam saja yang balak, bahkan di kalangan orang reti nak ucapkan, orang pandai pun bukan sekadar untuk muzakarah, tetapi mereka pakat mubahalah, bawa kesan yang buruk di belakang hari. Ini orang panggil membelakangi sunnah Nabi. Wa'lam anna fikum Rasulullah. Tuhan kata tahulah anna fikum, bahawa seduk-duk di kalangan kamu tu Rasulullah. Habis jangan duk tiru benda lah tu. Mesti pelago orang, peruduh orang, cucuk hak orang. Wa'lam anna fikum Rasulillah. Ingatlah bahawasanya, tahulah bahawasanya yang duk bersama dengan kamu tu adalah Rasulullah. Janganlah kamu buat membelakangi supaya Rasulullah tak ada. Kerana Rasulullah tu sentiasa hidup apa?
ajari hok dia yang kita bawa hingga sampai ke hari ni. Baik, ibu bapa umur yang dihormati, yang dikasihi semua, sebagai tausiah bidayatul muhadarah kita, permulaan muhadarah kita, buat peringatan kita tamuh ada dalam masyarakat kita ni, dalam kehidupan harian kita ni, pakat talab cari kemunculan kehidupan kenamaan weekly kepada kita seorang, nak jadi orang terkenal, nak orang pakat kunjung. Kerana tu bukan sikap mana yang Rasulullah ajar. Bukanlah sikap yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita jadi orang yang tawaduan, tadallulan, rendah diri dan juga berasa kita hina di hadapan Allah Taala. Wa tadarruan wa khudu'an ila Allah. Khudu' kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan jadi orang yang sombong, angguh ataupun meto, rasa kita aja lebih, orang lain tak ada lebih. Tapi di hari ni ajari balah ni banyak kita tak ada guna. Kadang-kadang kita ambil setengah-setengah orang perangai yang tak molek, ambil agama ni sendiri. Nampak rupa-rupa tu kecek betul agama, heret ajari agama. Tapi muradif di belakang itu adalah untuk kehebatan peribadi. Kadang-kadang untuk nori nampak kata lebih. Waktu kita takut jadi orang yang jerumuh, jatuh telaga buruk macam tu. Kerana orang nak pergi heret payah. Nak pergi heret ambil kelik ni payah dah, ada orang jadi balas tu. Kerana dia sendiri dia berasa kata dia sendiri ni orang dia bawa akhlak Rasulullah, dia bawa pakai perangai Rasulullah. Tetapi pakai perangai Rasulullah tinggi guna, dia berheret pergi guna tak kena pada cara dia. Orang panggil, kalau lah awak baca, awak bisa badik, bawa benda tajam, dia kena susuk tak boleh, kena bersarung, bukan bawa telanya gitu. Benda tu benda bermanfaat, tapi tak kena cara. Bajak tu juga makan diri kita. Begitulah keadaan di hari ini. Habis sama-sama kita menyedari bersamalah. Sama-sama kita nasihat pergi mari. Jangan tergelincir kepada perkara-perkara tersebut. Cumanya kita ni bertasawuf dengan Allah Ta'ala, iaitu bertakarrub diri. Tasawuf cuci hati kita dan juga kita mendekati diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak kita mempelajari dan membaiki. Baik, malam ni muhadarah kitanya adalah kita sama tadabbur dan merenungkan ayat Al-Quran di dalam satu surah yang baru, iaitu surah Al-Mutaffifin. Ayat ni mengikut surah ni mengikut tertib dianya adalah duduk di surah yang ke-83. Mengandungi ayat dia semuanya ialah 36 ayat. 36 ayat ni ala wajhil ittifaq, atas wajah ittifaq. Semua ahli mufassirin, ulama, semua ahli tafsir dan juga para imam mazhab semua katanya surah Al-Mutaffifin ni mengandungi 36 ayat. Tak ada lebih, tak ada kurang. 36. Kadang-kadang ayat surah lain ni ada juga, kadang-kadang khilaf ulama. Khilaf berapa ayat dan sebagainya. Bila ingat ayat tu, kita jangan bahaya kata orang yang khilaf itu kayak Ustaz Man. Khilaf kata hok ni nya 36, hok ni 35 tu. Ayat Quran tu tak cukup, bukan. Orang panggil gila letak butir ayat tu. Kata Allah Ta'ala semua tak ada kurang sebut. Cumanya tak butir ayat. Kalau kita tengok dalam Quran tu butir ayat. Tu butir tak ayat tu. Oh tu yang khilaf. Orang kata hok ni jadi satu ayat. Ada setengah terdak, hok ni dua ayat dah. Tetapi hok dalam ayat dalam surah ni ayat semua 36 ni ala wajhil ittifaq. Ittifaq semua ulama ulumul Quran
dan juga apa ni para imam semuanya, Hujjatul Islam semuanya katanya 30 ni ayat. Cuma yang tempat khilafnya bahawa surah Al-Mutaffifin ni turunnya di Mekah. Dalam satu pandangan yang masyhurnya turun di Mekah. Asbabun nuzul ayat surah ni adalah turun di Mekah. Ada sejumlah daripada setengah-setengah sahabat katanya tak, ayat ni, surah ni turunnya di Madinah. Ada khilaf. Khilaf di antara para ulama. Tapi tak ada mustahil lah dua-dua tu benda boleh jadi berlaku. Boleh jadi separuh tu turun di Mekah, separuh lagi tu turun di Madinah. Tetapi kalau kita baca ayat, tengok ayat-ayat Quran yang mana Allah Ta'ala sampai dalam suratul Mutaffifin ni, ia kerana ayat Al-Quran dan surah-surah Quran yang turun tentang wa'id. Wa'id ni ancaman. Ancaman kata nak kena masuk neraka, ancaman dibilik kata celaka, ancaman kata hudub, dan sakut dengan akidah dengan apa ni, goleknya turun di Mekah. Tetapi kalau sekiranya ayat Al-Quran surah-surah ni yang bersangkut paut dengan muamalah, bersangkut paut dengan fiqh, dengan hukum macam hukum zina, hukum qisas, hukum kerak tangan, hukum orang curi, orang apa ni, macam-macam hukum semua tasyri'iyah ni adalah kebanyakannya di Madinah. Tapi kalau kita baca dalam surah ni, surah Al-Mutaffifin ni, ada kedua-dua. Jadi sakut juga tentang hak royak, tentang orang apa ni, al-kailu wal mizan, al-mikyal, al-kailu, al-mikyal wal wazn. Wazn orang panggil jenis suka menyuka, suka kilo. Al-kail jenis suka, al-wazn jenis timing ni, maknanya benda ni sepatutnya di mana Pak Ngah? Di Madinah dah. Tapi walau bagaimanapun perkataan ulama semasa ni kata adalah berhipunglah kedua tu. Boleh jadinya separuh tu turun di Mekah, separuh lagi tu turun di Madinah. Kita jadi pakai kata Quran suti surah ni, misalnya satu surah tu turun gub di situ, habis satu surah tu di situ. Dah. Quran ni kadang-kadang satu surah ada dalam surah ni 5 ayat, kau ni turun Mekah. 3 ayat lagi tu turun Madinah. Mari 7 ataupun 15 ayat lagi tu turun di Mekah. Ada lagi 25 ayat tu turun di Madinah. Tu. Tu. Nampak tak tu? Sebenarnya ya balas tu lah. Surah Al-Mutaffifun. Tahu tak ada orang kitab tu kata cari kitab temu orang Pangah temu kitab. Temu kitab. Tafsir. Temu di rumah ke temu di nak palah. Molek dah. Bukan gena dak kalau tak ada kitab tu kau molek lagi. Kalau awak dak tanda dengan otak dulu. Orang otak ligak angah main kecil-kecil dia otak dalam. Tapi molek tanda kata dobek aja. Dobek tanda. Al-Mutaffifun makna dia adalah orang panggil tak betul benar, curang. Al-Mutaffifun orang panggil tak betul benar. Al-Mutaffifun ataupun Al-Mutaffifin. Ni dia duk lepas pada surah bacanya Mutaffifin. Kalau duk sore dia bacanya Mutaffifun. Ya isim jadi khamnam. Iaitu apa? Jenis orang yang tak betul benar. Orang panggil orang curang. Dalam kitab tafsir Pak Angah ia buah makna apa? Angah? Kena tengoklah di kitab tu. Surah iaitu curang. Mana tu juga takfif makna kata nama surah satu lagi tapi jarang sangatlah iaitu orang panggil berkurang. Curang ni tak betul benar. Ia nak orang banyak.
Tapi biaya nak wi kat orang, ya nak wi sikit wi tak cukup. Curang ni orang panggil lok lah, tipu lah, tak betul benar. Rush, tipu, jenis tipu. Asal kelimahnya kalau mutaffif daripada orang panggil isim fa'il. Mutaffifun isim fa'il ni orang hok juru tak betul benar. Ataupun orang panggil orang makan mau kita kenalnya ialah orang yang suka makan mata kelo, tu curang. Suka makan mata kelo, suka makan pia suka menyuka, time menime. Kalau suka dengan genok pun dia berkurang. Suka dengan cupok pun dia berkurang. Dia jadi dua. Kalau orang suka nak pergi dia, dia nak pergi jadi bom molek penuh tai ataupun pergi jadi mumau lebih. Kalau lah dia nak suka ke demo tu, dia nak kurang, dia nak kurang, nak pisah pergi jadi kurang. Kalau kilo tu sekerai tak apa dah. Kalau dalam suka padi ya, berah kena tu kan. Dia nak pergi jadi kurang lah. Orang panggil jadi kawah lah. Jadi sepungat enam. Kalau kita sapuh ke Ustaz Mang, habis dalam kitab dia sebut, dia kata jadi hafar, jadi blueberry. Sapuh alak ni ke? Alak sok itu apa ni secupak atau sekatel ke? Boleh suka tak sapuh betul gitu ke? Sebenarnya kita sapuh betul serah itu deh. Orang hok cuma benar tu macam ya ambil kayu hok sama sangat tu, dia heret proof sama. Hok kakah liar ni dia erat. Tu seru. Habis tu jadi hafrah, jadi blueberry tengok. Sebab apa turun surah ni? Sebabnya di antaranya ada dalam satu riwayat orang salah seorang di Madinah namanya Abu Juhainah masuk mula-mula baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah. Dia ni orang nego, orang Arab lah. Tak ada Islam lagi kata orang Arab. Dia ada kilo dua. Jenis barang menyukanya dua. Hak ni untuk dia. Hak ni untuk dia, hak dengar orang lain. Hak ni bangga masa dia nak pergi beli hak orang. Nak pergi beli orang, dia ambil alat menyuka hak dia lah. Suka dengan hak dia. Jadi boleh penuh 100%. Apabila orang dia nak jual barang ke orang, dia wari kilo lain, tak mak. Wari kilo lain. Habis tu dia kata lahu orang panggil mikyalan, bagi dia nya adalah 2 kilo. Dia ni Abu Juhainah. Itulah di antara turun surah ni. Ada katanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia katanya orang di Mekah ni banyak. Di Mekah dulu pun banyak. Biasanya orang panggil tipu mata kilo ni. Di Mekah dulu. Karena Mekah ni makruhnya penduduk Mekah, orang Quraisy dan orang penduduk Mekah ni kerja dia adalah nak turakit. Orang nego. Jangan mana nak kata orang duk menyaku, duk galak, duk tepi pau panas, apa ni pau tamar, apa luak ini kurang orang Mekah. Orang Mekah ni goleknya nego. Tapi apabila ada nego ni kok golek lah. Mereka itu mutaffif, curang. Orang panggil tak betul benar lah. Jadi kita pun orang yang beli ni pun tak boleh nak percaya mana. Kita nak pergi beli. Kadang-kadang kita balik nak berjual pun tak boleh dah harap mana oleh orang beli. Dia sama-sama kakak menipu kan. Jadi susah juga tu. Jadi sama-sama tak boleh harap buku. Jadi timbul balas tu. Di Mekah pun ada. Di Madinah pun ada. Habis itu dalam riwayat hadis daripada Akrimah, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kata lamma qadama an-nabi sallallahu alaihi wasallam
Tatkala Nabi sampai di Madinah, Nabi SAW al-Madinah kanu min akhbasan nas kailan. Jadi kebanyakan ada orang-orang setengah orang ni banyak tipu mata kilo, tipu alat suka nyuka tu. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Tuhan pun buat turunlah ayat ni, wailun lil mutaffifin, celakalah bagi mereka yang make mata kilo ataupun curang tadi, tak betul. Habis tu jangan jadi orang yang tak betul ni. Orang tak betul mata kilo ni, tak ada jual kok tu kok ni ke, tak leh. Kena betul benarnya tu. Itulah makna mutaffif makna kata curang, tak betul benar. Dan orang Madinah ni sungguhlah kata dia ni kebanyakannya adalah orang pertanian. Cocok tanah, pero lembu, pero tapi ada juga. Ayah kena ada jual beli. Pak kita jangan pakai kata jual beli ni supaya kita jual beli supaya jaminan ni. Ada dulu jual beli dengan barang tukar barang. Beli jual al-bai' ni tabadul, tukar gi mari. Kita ada saka gi tukar dengan beras demo, dengan gano demo ada gano, gi tukar dengan pau kayu tu, pau kayu ni adalah. Hak guna alat perantara pun ada. Guna apa? Guna duit dinar dan duit dirham, duit bulat, duit shilling. Skepai selepai tu hak emas dan hak perak. Ya dulu emas dengan perak ni harga tak ada tekah mana. Dinar dengan dirham tu. Lah ni tekah banyak ustaz mana? Lah ni tekah banyak. Tu dulu. Jadi apabila balas tu ya ada hak kakah liar, hak tu hak tertahu dah. Hak ramai lagi tu ada juga. Orang panggil mungkin Abu Juhainah ni ada dua jenis alat menyukat dia. Orang lain lagi boleh dia ada pak aja no tahu. Sebabnya dalam beberapa jenis ada sebut dalam ni, kalaulah orang Yahudian, orang Bani Israel yang ada di Madinah ni, tak kira daripada Bani Quraizah ke, Bani Qainuqa ke, Bani Nadir ke, fok ni dia sama fok dia pun dia menipu. Sama fok dia pun dia menipu. Bukan kata nak tipu dengan arak saja tak. Sama-sama fok dia pun dia menipu. Kerana perangai masih menipu gimana dah. Siapa dia liar mulai. Orang tak ada set. Jadi liar fok dia. Jadi makruf. Makrufnya menipu. Fok Bani Israel, fok Yahudi yang ada di mana Madinah. Begitu juga orang musyrikin, orang Quraisy ni, goleknya nak tipu juga. Kalau silap mata dengan mata kilo dengan suka gate apa baik ni, golek nak tipu. Sama-sama fok dia apa dia tipu. Habis itunya turunlah ayat ni, surah ni. Jadi baik. Mutaffif ni makna apa mutaffif? Mutaffifun, jadi isim fa'il mutaffifun. Jadi taffafa asal daripada kalimah fi'il madhi taffafa. Taffafa ni orang panggil kata ambil sikit je. Bukan banyak. Ambil sikit je. Ambil sekerai, setengah kerai gitu je. Ataupun nampak tak Ilyas? Misalnya suka dalam gatel tu kan, ataupun cupak, bukan kata dia seluk dalam tu tak, dia pak orang juga menyuka ni tak amal, dia perangai juga orang lekat tu baik. Usah kata orang lain, orang kita pun bohala kita tu kita itu dah, kita tebalah lain. Bohala ke demo nak pergi demo tu kita kerek orang lain. Mudah-mudah gini je kita perhati pria ni, pria bahagi lembu gerbel. Angah nampak tak? Bahagi lembu gerbel 7 gigi. Subhanallah. Tak mau perhati tak? Kena cang sangkit tu ni. No ayat. Orang je bahagi. Habis semula tak letak orang boleh biar 7 bahagi. Kena boleh orang luar suku sakak. Dia tak dah. Hak ni tahu kepai suka kepai.
Kita orang hok biasa orang, kadang-kadang orang hok tahu hok cidik dia wak bodoh, wak tak tahu dia tengok. Tapi malah wak kira mai malah ke dia. Tapi tanya kata dia tu mukhaffif tak? Orang mukhaffif. Mutaffifin dia tu. Kerana orang tak sama, ambil sikit je. Mungkinnya tes senyap tu orang kena. Tapi kalau senyap tu sekali lepas tu kan? Apa? 15 kali lepas, tuk. Masuk dia hanya tu. Tuk. Masuk oleh dia ni kan? Tuk. Ada setengah tok dah kayu. Kok mana tak kena lagi? Kalau tak kena tuk. Tak dah kayu teh. Nampak tak lihat? Kelipar-kelipar. Dia lah banyak lah sikit kan? Gena hok mu nampak bau ke. Hai, sama dia suka kelo belaka tadi. Ni perangai tu. Ambil sikap balah ni deh. Dulu orang Arab ni maruf jenis balah ni. Kerja balah ni. Tapi setelah mana turun ayat Quran ni deh. Sapakah hari ni lagi? Sapakah hari ni? Kalau rekan besi nipu-tipu balah ni, dia tak main. Angah duk Mekah lama. Saya hak duk Mekah lama. Dia tak main dengan tipu ni. Dia aib, malu kat orang. Dia tu malu ke diri dia dah tak main. Kalau suka kilo deh, kita royak kata kilo, salah 1 kilo sukar, 3 kilo sukar. Dia akan bubuh saka 5 kilo, 3 kilo lebih. Dia tawi 3 kilo tan. Mana kata jauh gila dia lagi. Habis surah ni katak pala orang Arab jok 1000 tahun dulu tu, mereka lepas pada tu ni tak ada habis dah. Hodok jadi penyakit ni kek mak kita. Kok mak kita ni kata dia kilo ni pula. Ya seperi bawah dah kan. Ada turuk suruh kena terik. Tengok kalau gi kok tisaman kok dalam kok talak sok kok bakok kok mana tu. Kok sakit. Kadang-kadang nayuk tu sementeri kena pergi biasa diri. Kena ambil mata tan kilo dia tu kru. Mari suka pula. Kadang-kadang ni pula lah buat dia. Tu nak makan orang panggil makan. Jangan malah tu. Kita pun kadang-kadang tu kena buat ibadat gerbe hok kita saat ni tu. Kita masuk. Orang lain tak ada pun dia orang lagi. Kita masuk gua duk pagi tu, kita pun mutaffif. Tu. Kalau malah tu tak apa. Dia kena konstamang pada lagi. Ya pelari. Betul. Kau tu kena. Ya tak. Ni dak ni. Kau tak. Kau depan ni kita dah pakai kata nak dia dah ada tak tamu depan deh. Ambil tak. Allah. Alih hodong. Tapi dia tak ambil ni. Dia ambil sini. Kita nu mulai karung duk sebelah lain tu dah. Kakak liar belaka. Jangan jadi balah tu, jangan. Nauzubillah min zalik. Kerana supahe ni kalau wail budak kecil kata tak apa. Kalau budak lelah wail ni mana bahasa Arab, kalau bahasa kita celaka. Celaka ni kok apa yut sekali tak ada lah. Chip hai wai word dah teruk. Bukan budak kata kita, kalau budak kata tak ada apa lagi. Kalau tok nebe kata celaka tu kita seberat dah. Kalau lah naik kata celaka berat dah tu. Radak puan kata celaka. Pas ni apa dia raja kepada raja semua tuwe kampung orang kita duduk ni, tuwe dunia ni, bilik dunia ni kampung lah mudah. Tuwe tu yang tercelaka ialah tu. Berat tu. Pak kita orang main-main je. Kita mudah-mudah kena kat aku pula dah, botol tak payah kena kat aku pula. Pak kalau kira ada bubuk boleh rebuh apa kali sangat. Boleh rebuhnya mana? Tak juga, tak ada lebih boleh. Habis jangan. Jadi taffafa ataupun mutaffifun ai man ya'khudhu bi syai'in qalil. Orang mereka yang ambil sesuatu dengan sikit ya. Dia tak ada ambil banyak. Au yasiran ataupun
mudah-mudah, sikit tak banyak. Kita tengok tak gari, tapi balas tu dalam Islam bila kata orang ni orang mutaffif dan dia ni adalah wail, celaka. Naudzubillah min dzalik. Jadi Allah Taala sebut di dalam surah ni ya, mari dengan lafaz mula-mulanya ialah wailun. Wailun ni maknanya celaka, kecelakaan. Mari dengan kamnam. Mari dengan kelimah ni kelimah isim. Jadi wailun. Habis ada setengah ulama membui mentafsir kata wailun adalah wadin fi jahannam, adalah satu lembah yang ada dalam neraka jahannam. Neraka jahannam. Tapi huk muktabar sekali dalam ulama tafsir, wailun di sini adalah kalimah halak, sumpah, celaka, hancur, atau fitan, musnah lah. Tu maknanya halak. Wailun maknanya halak. Kenapa? Kalaulah duk royak kata wai neraka wai, duk royak sini, royak ke orang Islam tak apalah. Tapi kalau royak kepada orang musyrikin, mereka itu tak percaya. Ia tak ada gerau mula lagi kita duk royak kata neraka dan neraka wail. Kalaulah wailun di sini itu maksud apa ini, ulama lah sebutnya makna neraka wadin, satu wadi yang ada dalam neraka jahanam. Orang musyrikin tak ada takut pun kerana dia tak beriman mula dengan hari bakitah. Mana tu habisnya huk muktabar, huk yang paling masyhur. Huk ulama ahli fasir sebut wailun di sini adalah halak, celaka. Kecelakaanlah di atas mereka-mereka yang lil mutaffifin, bagi mereka-mereka yang curang, tak betul benar. Kita banyak kata mutaffif, tak apa dah itu. Mutaffifin ataupun mutaffifun. Apa dia mutaffifun? Betul-betul. Jadi Tuhan royak pula. Padahalnya jenar benar royak atau mutaffifin ni, bolehlah orang Arab, orang yang berhati bahasa Arab, dia akan tahu dah. Maka di sini Allah Taala royak pula, hurai pula dalam ayat Al-Quran tu. Jadi satu ayat dua ayat. Jadi royak benda tu satu ayat, supah kata celaka tu satu ayat, lepas tu royak hurai makna orang yang kena celaka, kata celaka tu dua ayat pula. Tu. Mana? Orang lahana orang lafaz tu. Allazi idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Siapa dia al-mutaffifin ni ataupun mutaffifun ni? Siapa dia? Mereka idza apabila iktalu makna kata suka time. Iktalu suka time ala nas atas orang-orang manusia yastawfun, dia betul cak 100%. Cukup tamam, cukup. Kalau skala cukup, tak ada alik kurang. Tu. Iaitu yastawfun, apa? Mereka dicukupkan, dicukupkan, tak ada kurang apa. Ni kalaulah halal dia ambil hak dari demo, jadi cukup. Nampak tak? Jadi di situ cukup. Tapi mana kalau sekat yastawfun ni, bila kilo dia buat cukup balas tu tak ada apa. Hak tu molek tu. Yastawfun ni dia tak supaya mutaffifun lagi hok mana? Wa iza kaluhum, dan apabila mereka itu kalu lahum, mereka itu suka kilo, jadi kaluhum ai kalu lahum, menyuka bagi orang. Dia orang jual, hok saat ni dia orang beli. Dia beli, wa imo dia orang alat menyuka dia.
ataupun suka demo, tak boleh penuh tu. Kekelo mu kurang kena tak molek penuh. Tapi apabila dia suka jual ke orang tadi, dia suka wa wazanuhum ai wazanu lahum, apabila dia timeh ke orang. Jadi beza ni, kailun dengan waznun. Kailun waznun. Kailun ni jenis gi ke balik mana? Gi ke balik alat cupok, alat tarik, berapa eti, berapa mik, berapa apa ni. Kalau wazan ni namnak. Kau balik namnak, suka tok namnak Allah ni. Tu di Mekah orang Arab jual pisang ke? Dia jual sikat ke suka kilo? Kilo. Ingat 20 tahun dulu apa dijual suka kilo. Mau kita panggil jual putih sikat itu dah. Kita pergi pelak pada demo. Pergi buat demo. Kata suka apa lagi kerak dah. Balah buat kita dengan buat dia. Dia tak imej buat lah. Dia kerak payah suka kilo. Payah kerak. Di tempat batas sikat dia tu, dia tak ada kerak tahu tak imej. Tanah tu. Dia kerak sini jadi tu sikat dengan tanah tu dia suka. Hok tu tak ada apa lah, biasalah tu. Habis kalau mau kita set balah gege jual. Mai geno suka kat tanah ni. Kita dapat kena sikat aja. Jadi wazan ni kelik kepada namnak. Kelik kepada berat ringgih. Berat. Kalau beratnya ni, harganya ni. Kalau beratnya ni, tu. Jadi orang hok tipu ada jenis tipu hok namnak ni. Yang kedua tipu camnuan. Bilenge ni macam alat cupok ataupun tali, suka jenis tali eci, tali po ni. Suka teh. Jangan tak ada kalau jual makan ni. Kita bukan kata kena betul, tapi kena lebih. Lebih lagi kita. Ia jakut dah. Jakut kata hanya ni. Berapa? 2 kali sedak. Lekaknya tu pau ada apa lah. Jangan baik pau lepas tu serai. Muai dah tinggal tak jenuh. Tak mahu jadi mutafif macam tu. Habisnya cadengnya apa kita terus berperhati tengok orang Arab. Kalau lebih memang dia balik lebih dia takut. Kalau kita ni kadang-kadang boh lepingnya ni mana akan sik kabur teh. Dapat lajak apa? Cek. Kita lekat lebih. Sebenarnya tak ada siapa ke mutafif tu. Dia suka dengan pingin apa dia tu. Tapi kadang-kadang Arab boleh ni dia pakai perkuk tu dia lah. Biasa tu boh seru sapu kat pop undang. Kita kena betul benar lah tu. Jadi wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun, apabila dia suka kilo jual timeh ke ataupun suka menyukai ini, dia merugikan. Yuksirun, rugi orang. Perasaan ni lah ambil apa ni, cupok ke gatel ke setengah sapu. Sapu tu tak ada sapu gitu. Bukan kata tak sapu seru gitu tak. Sapu baik jadi clown dalam jadi hafrah. Siapa ketanggut tu tipu dan juga kilo-kilo. Jadi tanya kata banyak ke? Hok Tuhan lari ni mutafif ni banyak ke? Hok Tuhan kata mutafif siapa larat ke celaka ni banyak ke? Tak banyak, sikit je. Sikit pun hok tu bawa kepada mung tu jadi celaka di sisi Tuhan. Faham kata ambil banyak tak nak kecil dah tu teruk kali lah. Larak teh siapa ke sekilo, larak teh tinggal sekerak, tipu menipu tu. Satu lagi dalam huraian tafsir, orang jual beli muamalat mereka itu adalah tak sama.
Tak sama. Kalau mari orang radak ni, dia suka balas lain. Orang level ni, dia suka lah lain. Jadi dua mat datang lah. Tengok demo ni, nampak bagai sarau piyah. Kilah piyah, tak ada jalan ni. Orang ni suka lah lain. Nampak bobo lagi tengok, nampak bau ke subel. Dia mata nampak bodoh molek hari warok. Tak ada kena betul tengoklah. Kalau tengok suka lah. Kena keling gitu. Suka dulu. Guni hok tu suka berapa? Lepas tu potong lah tu. Tak boleh hok tu kita dengan kita. Kita dengan Tuhan. Kena jujur. Hok tu tah orang panggil tah kebijaksanaan dia guna orang panggil tolong gi mari lah, tolong gi mari di antara orang jual dengan orang beli tu. Mu redha kedak dengan hanya ni kerana basah mu ni putus. Takut dia ada kau tolong dah. Ada kau tolong dah tu macam ya amo dulu, amo nak tahu deh. Amo apa ni? Mula kita tak percaya kata putus banyak itu lalu kilo ni. Buah kelapa ni. Kalau kita kerak rugi selalu kilo tak ada pelayanannya tu deh. Misalnya setan setengah ataupun 2 tan buat kereta rugi. Tapi kalaulah kita suka dah boleh 2 tan. Tapi kita tok semalam ni. Pak kita rugi esok. Putus 20 kilo. Kata putus sungguh. Habis tu begitu juga sepenga sekerak apa. Amo dulu biasa tu beli juga habis tahu. Habisnya kadang-kadang munasabah. Hok munasabah dan kena betul benar. Tak ada apa lah. Tapi hok ni hok main nak menipu ke ni. Orang panggil tak tahu ni. Hok ni tak boh ni. Tu. Itulah mutafif. Jadi tak nanti kata banyak. Sikit pun orang panggil mutafif. Jadi habisnya faham mafhum. Tuhan larang walaupun mu ambil sikit, mu celaka. Jangan kata mu ambil banyak, mu tarik ambil banyak. Tu tak nak kecek dah berat kali dah. Tuhan kata tentang hab zina, wala taqrabuz zina. Jangan hampir berzina, tak ada lagi berzina lagi, pergi hampir dengan berzina. Tak boleh dah, berdosa dah. Kita berjalan sore. Serupa dengan apa ni Allah Ta'ala larang kepada Nabi Adam alaihi salam, wala taqrabu hadhihi syajarah. Mu jangan hampir pohon kayu ni. Larang tak wi hampir, pas makan boleh ke? Bukan. Hampir pun tak boleh dah. Makan kita teruk lagi. Mana ni berserupa, sikit pun tak boleh dah. Banyak tu teruklah. Tak mau wi kita tu jadi orang yang mutafif. Habisnya balas mana? Fahasanul kai ba'da zalik. Lepas pada tu orang di Madinah dan orang di Mekah telah terima ayat ni, fahasanu mengelok membaiki semua. Tak ada orang lain pun tak main dah kelo lah tu. Mereka bersifat menipu tu. Nipu mata kelo dan sebagainya. Itulah orang panggil mutaffifin. Baik, ayat yang keempat, insya-Allah kita sampai ni ayat yang keempat, ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Adakah tidak mereka itu yazunnu, sini bukan syak ataupun zon. Sini maknanya yakinan. Sebab apa? Sebab ada haraf takkid di belakang. Inna ataupun anna. Jadi zon di situ tak jadi zon. Orang panggil yakinan. Habis itu kena mengaji juga ilmu ulum tafsir ni, usul tafsir ni. Apabila ayat Quran mari dengan kata zon, tapi lepas tu ada kalimah inna, bukan makna zon dah. Dia tu makna yakinan. Yakin. Makna tak tidakkah buat mereka itu yakin. Ulaika annahum, mereka itu semua annahum. Tu mari anna tu. Annahum, sesungguhnya mereka itu tu mab'utsun, akan dibangkit.
Bukan katalah mau hidup tah dunia ni, musuh tah dunia ni. Ya. Kerana apa perkara hok mu buat dan apa hok mu bertibat dengan orang di atas dunia ni semua ni, kamu ni akan mati gelar di atas dunia ni, lepas tu mab'utsun, akan dibangkit pula. Mu akan dibangkit. Akid semula. Akan dibangkit semula. Bukan kata suk mu mati tu dia mau kamu dia budak. Mu kena bangkit semula. Tak gitu ke? Tuhan tanya, tak gitu ke? Tak gitu ke? Mu tahu dah. Yakin dah malah tu tak gitu ke? Orang panggil tanya di sini, tanya litangkir. Orang panggil untuk nak ngejek, tak cakap reti lagi ke gena. Tak tahu ke gena, kata mu ni kena bakit pula. Bakit mu duk makan mata kilo, duk makan mata apa ni sukat katel orang, makan taramik orang, makan rai orang, makan ngan demo, makan tarawah orang. Semua tu. Tu. Akan bakit. Bila tu? Liyaumin azim. Ayat yang kelima, liyaumin azim, bagi hari yang bersangat besar, iaitu hari balasai. Yaumun azim iaitu hari balasai. Mu tak takut ke no? Jadi wal qiyam baina yaday may ya'lam sara'i' wad dama'ir fi yaumil azim. Semua tu tahulah kau apa yang ada selit-sepit yang mana Tuhan cerita dalam Quran tentang apa ni rahsia-rahsia apa pada hari itu. Kalaulah Tuhan nak oyak kata liyaumin, mu ada hari lagi kena bakit, tu pun padat dah. Tapi Tuhan dah pula sifat lagi. Menaut dia, sifat azim. Hari itu hari besar. Mu nyeduk kata sepuluh hari senang, hari Rabu, apa pun. Ada hari tu mu celak mata semula, tu hari tu semula, hari besar. Balah mana hari itu tu? Balah mana hari itu tu? Kata hari besar tu, yaumun azim tu. Liyaumin azimin, apa tu hari tu? Yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Allahu akbar. Hari apa hari besar tu? Hari yang sangat besar tu ialah hari jawab kepada hari saat ni tu. Ni jumlah jawabnya, perayuk kita kepada jumlah pertama tu. Perayuk pertama saat ni tu. Iaitu hari yang yakumun nas, bangun semua manusia, hidup kembali, bangun semua manusia li rabbil alamin, kepada Tuhan alam sekalian, semesta alam. Bangun duk depan Tuhan, duk depan Tuhan pada hari itu. Tak ada seorang hamba ke waemo dia mukmin ke, soleh ke, kafir ke, fujar ke, ngaruk ke, terbulah ke, sombong ke, kacang ke, bunuh orang, apa semua akan bakit dau dapat Tuhan. Kalaulah orang faham betul-betul bahasa Arab, mai gitu depan ni takut dak tak mau. Orang panggil duduk depan, dia mengatakan kena masuk di duk dapat raja ini. Hok tak salah lagi takut. Kita tak ada salah apa ni. Tak ketah lutut. Misalnya ada menteri ke kena, cuba hidup dapat li wazir. Dapat wazir, dapat kita hok tak ada salah ni, kita duk ingat takut. Takut panik apa tu kalau kita tu salah. Mu tahu tak hari itu hari besar. Hari dipaksa yang paling besar sekali. Dan hari itu tu habis dalam tafsir ko ya, hari itu tu ada berlaku. Ada orang besar, ada orang kecil, tak ada kira raja, halau kecil, besar raja. Mana-mana pun ada jadi petana tu pedih, teram tak teram ada berlaku. Netanyahu ke geno ikut hodok debel dunia ni. Ikut semua ada berlaku gitu. Tanya bogel pergi. Duk situ mari ada seorang tangan kudung, ada orang ni perut duk luar, ada orang ni punggau tak ada orang tu kaki jadi tiru, supaya kaki katok ada belaka, ada hotu piko mah, tapi tak ada dia nak bubuk dah mah dia banyak. Siapa ada hiak piko mah, piko tanah
tanah tu. Kerana curang. Masa hidup dulu curang hak tanah. Orang cocok dah sekarang tu dia gila cocok tak lain pula. Pikul tanah tu 7 lapis bumi duk pikul. Kita tu pelak hari tu. Luar biasa. Tanya kamuddatun liyakumi amama rabbal alamin. Lama mana dia duduk di depan Tuhan? Lama mana? Belum daripada nak pergi paksa tu kena duduk diri depan Tuhan. Apa nak tanya? Kita biasa diri tak seminggu? Tak ada duduk apa, duduk diri congok itu, taman. Kau pergi fuk mula. Ya, diri lah mana? Sejak. Apa jual? Tu pun sejak pun kita lutut masa itu dah. Pas dia royak tu diri seminggu. Dah, diri sehari. Dah, diri 12 jam. Dah. Diri sejak dah. Diri kita nak diri tak leh dah. Cuba kira itu. Lepas tu duk selai, duk kukak-kukak dalam peluh dah. Tanya katakan mudah, lama masa tu, lama mana? 50,000 sanah. 50,000 tahun. Allahu Akbar. Kita umur dunia ni, kita hok larak le kapur kelapa ni deh. Hok umur panjang. Suknya terik ada hok 100. 100 ni masa tak ada dah 100. Goleknya 60 lebih, 70 lebih. Gila. Tu pun dia tak ada duduk diri ahli 70 tahun. Duduk tidur bangun jalan tak ada diri. Ni hidup diri ni 50,000 sanah, 50,000 tahun. Pas matahari duduk dengan kepala dia ni sekadar setokor batu. Jekah, setokor batu. Kalau kita lah ni pecah. Tubuh otak yak sembuh, tapi hari tu tak ada arah, tak mati. Allah, kita kalau hidup berenang dalam air tamada seperti berenang pada dalam peluh tu. Beribu-ribu tahun, ribu tahun. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Habis tu Tuhan kata, ada ke mu tak takut ke? Mu tak takut, mu tak takut sikit, mu tak ada rasa geram. Habis ni kembali kepada kita lah. InsyaAllah malam ni tak ada. Nak ulah saya tafsir tu banyak lagi. Tentang mutaffif ni, dan dia apakah Allah Taala gelar panggil orang walah ni celaka. Insyaallah kita sambung di minggu yang akan datang insyaallah. Ininya suskan ni ayat, tapi dalam hani ayat ni pun panggah ingat dah. Insyaallah dalam tafsir kita tak habis lagi. Huraya istifadah daripada ayat ni tak ada habis lagi. InsyaAllah kita sambung dan kita sambung di ayat-ayat yang akan datang lagi. Amma akhir dengan kata aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi'ika fi nazilah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azim sultan. Allahumma taqabbal minna salihal a'malana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawafina. Allahumma ihdina ila siratikal mustaqim. اللهم سبل سبيلنا على سبيل التقوى وافتح قلوبنا على طاعتك وجنب عنا كل السيئات اللهم اجعلنا من المخلصين إلى ربنا العالمين يا رب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك